Malik wal Malik. Okey, Juha wal Malik. Jangan baca wal Mulk. Kalau wal Mulk, apa beza dia? Al Mulk dengan Al Malik. Al Mulk kerajaan. Al Mulk kerajaan, Al Malik Malik raja. raja. Kalau Al Malak, Malak yang punya kerajaan. Malak malaikat Oh, Mufrad. malaikat. Satu malaikat, malak. Dua malaka ni ramai malaika. Malaika tu jamak lah. Mufrad dia malak. Ada belajar kan Ustaz? Jamak malaikat tu dia kata jamak apa? Muntaha jumuk. Apa tu nama dia macam ni. Dia sebenarnya jamak taksir. Dalam jamak taksir tu dia ada level dia juga. Ada dia panggil jam'ul qillah. Jamak muntahal jumuk ni dia sebab jamak taksir, dia jamak ni 3 ke atas. Jadi jamak taksir ni dia ada jamak yang mungkin bilangan tu tak banyak sangat, mungkin dalam 10. Tu kita boleh guna jamak qillah. Tapi yang kategori dia kategori jamak taksir lah. Tapi dari sudut kalau kita belajar dalam taksir ni ada wazan-wazan dia. Wazan-wazan tu itu yang ada muntahal jumuk apa semua kan. Tapi secara umumnya dia adalah jamak taksir. Baik Ustaz. Okey. Okey, Juha wal Malik, maknanya Juha dan juga raja. Okey, cerita kita baca ni dah kaitan dengan Juha dan dia bertemu dengan raja lah. Okey. Kalau gambar dia ni, gambar yang kanan ni adalah gambar Al-Malik, Suratul Malik, wa amma fi shimali, yang belah kiri ni adalah Juha. Okey, apa kisah mereka ni? Okey, siapa nak baca dulu? Fadhal. Betul. Ana aqra. Ya, fadhal. Kana Juha yajlisa ma'al Malik fi qasrihi hinama qala al-Malik muda'iban Juha. Atastati'u ya Juha an tamdiya fil Iraq laylatan fil Ara'i. fil Ara'i laylatan kamilatan min layalis shita'i al-baridah wa anta 'ariyal sadr. Okey. Bukan wa anta 'ariyas sadr. Apa cakap ni Ustaz? Okey, kana Juha yajlisu, dia typo sikit baris dia. Yajlisu. Yajlisu. Okey, dia apa? Fa'il apa yajlisu ni? Fa'il mudhari'. Okey, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' kalau tidak ada apa-apa yang menyebabkan dia mansub ataupun apa-apa yang menyebabkan dia majzum, dia akan jadi baris marfu'. Dia kena dhammah lah, marfu'. Itu hukum marfu' itu dhammah, di jadi yajlisu. Tapi kalau sebelum tu ada an, boleh an yajlisa. Kalau ada yang menjazamkan dia macam lam yajlis, tapi kalau yang awal tu tidak ada apa-apa haraf yang menyebabkan dia majzum ataupun dia mansub, maka dia akan jadi baris kalah baris marfu'. Okey, kana Juha yajlisu. Okey, saya pernah sebut tentang cara penggunaan ayat ni. Dia guna kana di awal. Okey, kalau perasan tengok ayat dia guna kana di awal. Kemudian yajlisu fa'il apa ni? Fa'il mudhari'. Okey. Apa maksud ataupun penggunaan ayat ni? Kana fa'il yang telah lepas kan? Fa'il madhi. Yajlisu fa'il mudhari'. Jadi ini cerita ni telah lepas ke ataupun sedang berlaku? Telah lepas. Okey, dia ni cerita tengah lepas, tapi penggunaan ayat macam ni adalah tujuan dia adalah untuk dia panggil, bila kita bercerita dengan ayat macam ni dia nampak macam cerita ni hidup lah. Hidup real. Walaupun benda tu dah berlalu. Cara penceritaan ataupun
tujuan kita cerita macam ni nak mengatakan bahawa benda ni masih lagi berlaku. Ya, contoh dia ialah maknanya kita nak gambarkan benda ni walaupun dia telah berlaku, tapi benda ni masih dekat dengan kita ataupun masih segar dalam ingatan. Jadi kita pun boleh buat ayat macam ni. Okey, cuba kita tukarkan kana juhayy lisu ni, kita tukarkan kepada anak. Okey. Kita tukar. Macam mana? Kana, kalau kana nak tukar kepada anak jadi apa? Apa yang berubah? Ya, kuntu. Johar buanglah. Kuntu ajlisu. Kuntu ajlisu ma'al malik. Contohnya kan. Kuntu ajlisu Mati juga. ma'al malik. Ajlisu tu mudhari juga lah. Okey, ajlisu tu fi'il mudhari juga. Ajlisu. Kuntu ajlisu. Okey, ayat macam ni maknanya kita dah perkara ni dah berlalu dah, memang kita dah bersama dengan raja. Tapi kita nak cerita ni sebab kita rasa seronok kan, kita nak cerita seolah benda ni masih lagi segar dalam ingatan kita. Okey, ni salah satu uslub lah, salah satu uslub yang kita boleh gunakan dalam ayat kita buat. Maknanya Ustaz, kalau Ya. letak kuntu ni ayat selepas ni tak boleh kita guna mudhari' ke? Atau satu tu je letak madhi. Macam mana? Yalah, yang mati ni kuntu saja, yang lepas tu semua mudhari' lah. Semua mudhari' lah. Okey. Cuma benda mudhari' ni maksud dia yang sedang. Tapi bila ada kuntu ni, dia menggambarkan benda ni memang dah berlalu lah. Okey, maksudnya walaupun ini mudhari' tapi tetap makna benda tu dah berlalu lah. Cuma kita nak gambarkan kisah ni masih lagi hidup, kan? Kita masih lagi segar dalam ingatan kita. Jadi ini antara uslub yang kita boleh guna lah. Tapi kalau kita nak guna Mati semua. nak guna mati semua, tak payah kuntu lah. Terus jalas tu, kan? Jalas tu ma'al malik, tanpa perlu kita ni jalas tu ma'al malik, tanpa kita guna kuntu lah. Okay, ni antara contoh penggunaan, ya. Kana Juha yajlisu ma'al maliki fi qasrihi. Juha duduk bersama dengan raja fi qasrihi. Mana qasrihi? Qasr. Istana, ya. Al-qasr, istana. Al-qasru, istana, ya. Hinama, mana hinama? Ketika. Pada ketika qala al-maliku muda'iban. Pada ketika raja berkata kepadanya muda'iban. Muda'iban, mana muda'iban? Muda'iban wazan apa ni? Muda'ibun. Mufa'ilun, dia wazan apa ni? Mufa'ilun. Okey, daripada wazan fa'ala. Tapi ni isim wazan apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Ini fa'il. Bawah bawah kan fa'il, kalau Baris bawah fa'il. isim maf'ul. Okey, da'aba yuda'ibu maksudnya bergurau. Okey, da'aba yuda'ibu. Da'aba yuda'ibu. Ini maksudnya bergurau. Jadi muda'iban maknanya kenapa bari atas ni? Minggu lepas, kelas lepas kita dah sebut dah. Kenapa ada satu isim yang mansub ni? Apa fungsi dia?
Makna dia apa ni? Ya Allah. Dia menguatkan. Yang kalau menguatkan itu maf'ul mutlak, dia mesti Termasuk fa'il mutlak. yang sama. Tapi ni bukan maf'ul mutlak, dia bukan. Raja berkata kepada Juha muda'iban, dalam keadaan dia bergurau. Hal dalam keadaan. Biasa mimah saya tambah dalam keadaan. Ni dia dah hal Jadi bila mansub macam ni, dalam keadaan dia jawapan kepada kaifa. Kaifa qala al-malik, bagaimana Malik berkata? Qala al-maliku muda'iban, Malik raja berkata dalam keadaan dia bergurau. Okey, jadi muda'iban ini adalah hal. Okey, hal. Jadi kita boleh praktis dalam ayat-ayat kita. Kalau nak buat ayat ke, boleh cuba praktik menggunakan hal. Dan syaratnya di dalam bentuk ni lah, jumlah fi'liyah kan. Okey, contohnya kita buat apa dia? Cuba kita buat satu ayat menggunakan hal. Ayat apa pula? Okay, contohlah kita kata saya makan ataupun saya pergi ke restoran dalam keadaan lapar. Macam mana nak buat ayat? Azhabu ilal mat'am. Kisah-kisah. Azhabu ilal mat'am jau'an. Tukarkan kepada isim fa'il. Jau'an tu maknanya masdar dia kelaparan tu. Untuk buat hal ditukarkan, jau' tu tukarkan kepada isim fa'il. Macam mana? Ja'i'an. 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 Ja'i'an saya tulis. Ja'i'an. Adhabu ilal mat'ami ja'i'an, dalam keadaan lapar. Ini antara penggunaan hal. Okey, muda'iban Juha, maknanya raja berkata kepada Juha dalam keadaan dia bergurau. Dia kata apa? Atastati'u ya Juha an tamdiya fil ara'i laylatan kamilatan min layali syita'il baridati wa anta 'ariya sadri. Okey, atastati', apa maksud hamzah, tambahan hamzah di awal ni? Adakah? Okey, hamzah di awal ni adakah hamzah istifham. Atastati', adakah boleh? Adakah boleh ya Juha? Siapa yang boleh ni? Tak. Tak. Saya. Ni engkau lah. Anta lah wahai Juha, adakah kamu boleh wahai Juha antamdiya. Tamdiya. Apa maksud? Apa maksud kata tamdi? Tamdi ni fi'il madhi lah, madhi. Kan kata madhi ni kata dasar dia madhaya ni. Cuma tamdiya ni dia punya fi'il apa? Fi'il mudhari' dia madha yamdi. Redha ke? Jadi makna dia mesti ada kaitan sikit dengan fi'il madhi tu. Fi'il madhi kan fi'il yang telah berlalu. Madhiya. Antamdiya. Tamdiya ni maknanya untuk kamu habiskan masa. Madha. Contohnya kita nak kata saya menghabiskan seminggu di contohnya di kampung. Amdiya usbu'an fi al-qaryah. Ana amdi usbu'an fi al-qaryah.
Itu penggunaan madha ya. Kan fi'il madhi fi'il yang telah lalu. Jadi madha yamdi. Madha yamdi. Okay, maknanya berlalu ataupun menghabiskan masa. Spend time kan. Menghabiskan dan masa. Okey, contohnya kita buat ayat amdi yaumi fi al-amal. Okey, saya menghabiskan hariku ini seharianku di tempat kerja, fil amal. Ataupun madai amdi usbu'an fi al-qaryah. Okay, saya menghabiskan seminggu di kampung. Itu penggunaan ayat perkataan madha yamdi. Okey. Contohnya kita kata boleh juga kalau mudhari ni madha. Contohnya kita perkataan amdi ni maknanya kita juga boleh guna maknanya berlalu. Contohnya madha yaumun, telah berlalulah satu hari. Itu kalau kita guna dalam keadaan maksud berlalu. Okey, maksud dia boleh berlalu, boleh orang tu menghabiskan masa pun kita boleh guna ni. Okey, contoh perkataan berlalu contohnya madha, madha telah berlalulah. Madha syahrani, telah berlalulah 2 bulan min sanati 2022. Okey, telah berlalulah 2 bulan daripada tahun 2022. Itu madha, menggunakan perkataan madha, telah berlalu. Jadi madha yamdi sama ada menunjukkan sesuatu tu telah berlalu ataupun kita menunjukkan orang tu menghabiskan masanya. Okey, kembali kepada cerita Joha ni, antamdiya, untuk kamu menghabiskan masa ataupun kamu berada apa dia, fi al-ara'i, dalam keadaan al-ara'. Ara' ni kata dasar dia ain ra ya, maksudnya tidak berpakaian, telanjang. Ara ni maksudnya tidak berpakaian. Fil ara'i, tidak berpakaian. Lailatan kamilatan, satu hari, satu malam, kamilatan, sempurna, satu malam penuh. Min layali, apa makna layali? Daripada malam, malam. jamak kepada lailah. Min layali asyita, musim sejuk. Al-baridah, yang sejuk lah. Musim syita, musim sejuk. Al-baridah, yang sejuk. Wa anta 'ariya sadri, dan kamu 'ariya sadri maknanya dalam keadaan tidak berbaju lah. Maknanya ari tadi ara ni tidak berpakaian. Sadr ni dada lah, atau bahagian atas badan. Maknanya tidak pakai baju. Maknanya raja ni dia bergurau dalam keadaan dia mencabar Joha ni. Dia kata, Joha boleh tak kau duduk musim sejuk ni, pergi tempat sejuk semalaman tak pakai baju, boleh tak? Raja ni dia cabar kepada Joha. Okey, silakan sambung. Ya, fadhal.
manahtuka. Okey. Qala Juha kata, na'am astati'u ya maulaya. Aku boleh buat demikian wahai tuanku. Okey, perkataan maula ni dia dua boleh. Tuan pun boleh, hamba pun boleh. Tuan maula ni tuan pun boleh, hamba pun. Sebab tu kalau kita jumpa kadang dalam hadis kan dia kata maula fulan. Maksudnya dia hamba kepada fulan. Okay, jadi maula ni dua boleh. Tuan pun boleh, hamba pun boleh. Cuma membezakan dia dalam dari sudut ayat lah, dalam konteks. Kalau ni takkanlah dia nak panggil hamba kepada raja, maksudnya tuan lah. Maula ya ni saya. Okay, ya ni ana lah. Maula ni yang tuan ataupun hambanya. Kan? Satu maulana, maulaya. Tuan saya lah. Kalau maulana ni tuan kami. Kalau maulaya tuanku. Itulah beza. Okey, fakhtar al-lailata allati tu'jibuk. Fakhtar, mana fakhtar? Fakhtar. Ni fi'il amar ni kan Ustaz? Fakhtar. Kata dasar dia lah khayara. Khayara. Okey. Ni dia punya apa, ikhtara yakhtaru ikhtar. Apa makna Ikhtiar ke Ustaz? Ikhtiar. Ikhtiar kan? Ikhtiar tu apa ikhtiar? Usaha. Tak, ni lain. Bukan Ikhtara ni mana ikhtara? Pilih Oh, pilih. Ikhtara, yakhtaru, ikhtar. Kalau biasa dengan istilah khiyar. Kalau dalam jual beli ada istilah khiyar. Khiyar ni maknanya ada pilihan sama kita nak teruskan jual beli ataupun tidak, atau khiyar. Jadi ikhtara, yakhtaru, ikhtar. Ada perkataan yang kita selalu dengar, perkataan mukhtar. Umar mukhtar. Apa makna mukhtar? Yang terpilih. Okey, mukhtar ni sama macam maula tadi tu. Sebab dia isu maula ni dia sama macam tadi, dia boleh isim fa'il, dia boleh isim maf'ul. Jadi mukhtar boleh maksud yang terpilih, isim maf'ul, ataupun yang memilih, isim fa'il. Okey, macam maula ni pun sama tadi. Maula kan, perkataan maula ni. Okey, perkataan maula sepatutnya kalau isim fa'il, kalau isim fa'il dia kena berbawah lam dia ni. Tapi bila berbawah tak boleh sebab ya ni alif kan. Macam mana nak bunyi dia? Dia terpaksa lah dua-dua. Isim fa'il pun maula, isim maf'ul pun maula. Mukhtar pun sama. Kalau dia punya isim fa'il patutnya mukhtir kan. Tapi tak boleh lah sebab alif kan, ada alif. Jadi terpaksa lah dua-dua sama. Isim fa'il pun mukhtar, isim maf'ul pun mukhtar. Jadi mukhtar maknanya yang terpilih pun boleh, yang memilih pun boleh. Okey, jadi fakhtar, maka apa maksudnya ikhtar? Pilihlah. Fakhtar al-lailata allati tu'jibuka. Pilihlah malam yang tu'jibu. Itu uslub Arab lah. Terjemah mudah lah yang kamu suka. Pilihlah malam yang kamu suka. Kalau kita nak terjemah literally, memang pilihlah malam yang menakjubkan kamu. Tapi kita tak gunalah uslub tu kan. Kita guna malam yang kamu suka atau malam kamu pilih. Tapi kalau kita nak buat ayat, macam ni lah bentuk ayat dia. Contohnya ikhtar at-ta'am alladhi yu'jibuka. Pilihlah makanan yang kamu suka. A'jabani hadha at-ta'am. Makanan ni saya suka. Walaupun nak terjemah dia menakjubkan, tapi kita jaranglah kita guna uslub itu kan.
Jadi penggunaan a'jaba ni maknanya suka. A'jaba, okey. Yu'jibu. Okey. A'jaba yu'jibu. A'jaba yu'jibu. A'jaba yu'jibu. Siapa? Yu'jibu okey. A'jaba yu'jibu. Okey, maksud dia suka. Tapi kena apa? Kena pandai buat ayat lah. Maksudnya contohnya kalau kita nak kata saya suka. Saya suka makanan itu. At-ta'am, hadha ta'am. Okey, macam mana nak buat? Saya suka. Selain daripada uhibbu tu lah, gunakan a'jaba ni. Okey, a'jabani. Okey. Ataupun di awal, a'jabani hadha ta'am. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey, cuma yang kita kena faham adalah yang ni yang dia punya fa'il dia. Makanan itu yang menakjubkan aku. Okey, a'jabani hadha ta'am. Okey, kalau kita nak kata makanan ni, kamu suka makanan ni? Kamu, anta. Untuk anta. Tu'jibuka. Guna fa'il madhi dulu. Ni madhi kita guna madhi dulu. A'jabatuka. A'jabaka hadha ta'am. Okey, bila kita nak maknanya kita kena tahu sama ada ni muzakkar ataupun muannas dulu. Contohnya kalau kereta, mau minat kereta kan, hadhihi as-sayyarah. Okey, hadhihi as-sayyarah. Ni muannas ke muzakkar? Muannas. Okey, kalau kita nak buat anti untuk anti. Kereta ini anti menakjubkan anti. Maknanya anti suka kepada kereta ni. Apa dia punya, apa yang kita kena ubah? Menggunakan a'jaba ni. Kita buat fa'il madhi dulu. Untuk a'jabat. Jadi ini dhamir hujung dia A'jabatki. A'jabatki hadhihi as-sayyarah. Okey, kaedah dia apa? Kaedah dia kita tahu ni muzakkar muannas dulu. Bila dia muzakkar ataupun muzakkar muannas dia akan ubah, dia akan efek kepada sama ada tan ataupun tidak. Sama ada dia hiya ataupun dia huwa. Kalau huwa a'jaba. Okey, kalau huwa a'jaba. Kalau hiya a'jabat. Okey, a'jabat. Ni kalau hiya a'jabat. Okey, a'jaba ataupun a'jabat. Kemudian tentukan siapa dhamir yang kita tuju tu. Kalau aku, ni kalau masih ingat ni dhamir di hujung, dhamir munfasil. Dhamir ada dhamir muttasil. Dhamir yang sambung di hujung. Dhamir yang sambung di hujung. Kalau dhamir dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Dhamir yang terpisah ni dhamir yang di awal tu, macam huwa, huma, tu dhamir yang di awal. Kalau di hujung, ingat lagi kan? Muttasil. Muttasil yang di hujung. Kan dhamir ada munfasil yang terpisah, muttasil yang bersambung di hujung. Okey. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Okey,
Okey, anti, Antuma, antuma, antunna, antunna, ana, nahnu. nahnu. Okey, ni dhamir muttasil dan munfasil. Dia berpisah dekat ujung. Okey, kalau dhamir muttasil dia huwa, perkataan ni contohnya kitabu hu. Kalau huma, kitabu huma. Hum, sambung je, kitabuhum. Hiya, kitabu Kitabi. Kitabuhu. hiya. Kitabuha. 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 Hunna, kitabu Kitabuhunna. hunna, anta Kitabuki. ka, anta ka. Anta kitabuka. Antuma, Kuma. Kitabukuma. antum, Kitabukum. kitabukum, anti, Kitabuki. kitabuki, antuna, kitabukunna, Kitabukunna. ana, Kitabi. kitabi, nahnu, Kitabi. kitabuna. Kitabuna. Okey, ni dhamir muttasil di hujung. Okey, bila kita nak guna dhamir ni, pertamanya bila dhamir ni dia jadi mudhafun ilaih. Contohnya tadi kitabu, kita nak gabungkan dengan dhamir. Buku saya, buku dia. Jadi bila dhamir ni jadi mudhafun ilaih, kita guna dhamir muttasil. Ataupun dalam keadaan dhamir ni dia jadi maf'ulun bih. Macam ayat ni guna jabar ni, kedudukan dia adalah maf'ulun bih. Contohnya kereta ini menakjubkan siapa? Antuma, antuma contohnya. Jadi huwa kereta muannas guna hiya. Hiya a'jabat antuma, jadi tambahan dia kuma. Hiya a'jabat kuma. Sambunglah, hiya a'jabat kuma. Jadi tulisannya a'jabat kuma. A'jabat kuma. Ya a'jabat kuma. Ataupun a'jabat kuma hadhihi sayyaratu. Kereta ini menakjubkan kamu. Okey. Ini kalau kita guna fa'il madhi. Kalau fa'il mudhari' pula huwa a'jaba jadi A'jaba jadi yu'jibu. Yu'jibu. Huwa yu'jibu. Okey. Kalau hiya tu'jibu. tu'jibu. Okey. Masih lagi contoh sama, hadhihi sayyarah. Okey, guna yu'jibu ni kalau hadhihi sayyarah nak guna huwa yu'jibu ke ataupun tu'jibu? Hadhihi sayyarah Tu'jibu. Okey, tu'jibu hadhihi. Okey, kita nak tuju kepada nahnu. Maknanya kami suka kereta ni. Macam mana buat? Tak perlu hiya ni. Hiya Nu'jibu. Tu'jibuna Tu'jibuna hadhihi sayyarah. Okey, tu'jibuna hadhihi sayyarah. Maknanya kereta ini menakjubkan kepada kami. Okey, jadi dia memang kena fikir sikitlah nak guna uslub macam ni. Mana kena fikir dulu dia punya fa'il dia ni muzakkar ke muannas. Kemudian kena fikir pula dhamir dia tuju kepada siapa. Okey, boleh faham Faham. Nak kena Tapi pening Ustaz bila nak buat ayat. Pening. Jadi kena fikir dulu kan. Okey. Okey, kita sambung lah. Mana dia? Okey, qala fakhtar al-lailata allati tu'jibuka.
Okey, tu'jibuka diguna muzakkar ke muannas ni? Tu'jibu ni. Muannas. Sebab apa muannas? Lailah, Lailah. Lailatun. Dia refer kepada Lailah. Lailah ni muannas. Jadi kena gunalah tu'jibu. Kalau yaum, yaum yu'jibu. Yu'jibu. Hari kan? Hari muzakkar, tak ada marbutah. Di Lailah ni Kalau yaum dia guna allazi ya Ustaz. ya, yaum allazi. Allazi. Fakhtar al-yawm alladhi yu'jibuka. Tu kalau hari. Okey. Itu yu'jibuka. Ka ni siapa? Ni Joha. Malik. Mana hari yang ni Joha yang cakap kepada Malik. Pilih hari yang kau suka. Qala al-Malik haqqan. Baiklah. Haqqan ialah baiklah ataupun okey. Itu haqqan ialah okey. In kalau in sekiranya ataupun law. In kadzalik law, kalau engkau buat kamu buat yang demikian, manahtuka. Mana manahtuka? Manaha. Berjaya. Manaha ni maknanya bagi. Berikan. Manaha. Sebab tu kalau dalam bahasa Arab beasiswa minhah dipanggil. Minhah. Minhah ni beasiswa. Pemberian lah ya. Minhah. Okey, manahtuka maknanya siapa yang bagi? Man fa'il. Manahtuka. Itulah ana ana manahtuka, saya akan bagi kepada kamu alfa dinarin zahaban. Sebanyak berapa? 1000 dinar. 1000 dinar emas dinarin zahaban. Emas. Zahaban tu emas lah Okey. Jadi ikhtar al-malik tafadhal. Okey, nak baca. Ikhtar al-maliku lailatan min layali al-bardil qarisah wa amara hurasahu an yas'adu fi juha ila qimmatil jabal wa hunaka yujarridunahu min siyabih wa yaktu al-layla bikurbihi yuraqibunahu hatta la naran tutfi'uh. Ikhtara al-maliku laylatan min layalil bardil qarisah. Ikhtara, apa ni ikhtara tadi? Pilih. Memilih Ikhtara al-maliku, raja telah memilih laylatan min layalil bardi, satu malam daripada malam yang al-bardi, sejuk, al-qarisah ni yang sangatlah yang sangat sejuk. Wa amara hurrasahu, dan dia menyuruh siapa ni? Hurrasahu, pengawal hurrasah ni pengawal. Harasa dia punya kata dasar dia harasa. Oh, kalau guard tu Haris. Ya. Haris. Harasin. Okey, harisun seorang. Jamak dia hurras. Okey. An yas'adu bi juha. Yas'adu, mana yas'adu? Naik untuk naik yas'adu. Yas'adu untuk naik, bi juha, naik itulah naik naik bukit. Yas'adu bi juha, naik dengan juha ila qimmatil jabal. Qimmah ni maksud dia puncak. Okey, qimmah ni
puncak. Al-jabal, bukit lah. Bukit. Okay. Wa hunaka yujarridunahu min thiyabih, dan di sana Sana yujarridunahu. Mana yujarridunahu? Jarroda. Okey. Menelanjangkanlah. Dia kataan yujarridunahu ni apa dia punya kata dasar dia? Jarroda. Okey, kalau ingat fa'il ni dia ada fa'il mujarrad. Ada fa'il mazid. Kalau mazid ni ada ni sulasi tambahan. mujarrad. Kalau mujarrad ni maknanya yang tak ada apa-apa. Tambahan. Jarada ni maknanya mujarrad, fa'il sulasi mujarrad, fa'il sulasi yang tak ada apa-apa tambahan. Kalau mazid maksud dia ada zid kan, zada yazidu, tambah. Ada tambahan. Ra sabdu tu tambahan kan? Ra sabdu tu ada dua ra. Jadi bila ada ra sabdu ni maknanya dia menelanjangkan lah. Kalau jarada ni dia yang tak ada, tapi dia yang kosong. Jarada ni kosong lah, maknanya yang tak ada apa-apa. Jadi ada ra sabdu tu dia bukan kira 4 huruf ke? Tak lah, ni saya beritahu dia punya maksud jaroda ni. Okey. Ni yang ni kira mazid lah. Tapi saya nak kata fa'il mujarrad kan. Istilah mujarrad ni maknanya fa'il tak ada tambahan apa-apa. Jadi maksud kataan jaroda ni maksud dia tak ada apa-apa. Jadi bila yujarridunahu, mereka tidak ada apa-apa kan. Menelanjangkan lah. Yujarridunahu min siyabihi. Buka dia punya baju dia. Wa yaqdun. Jarradu tu mazid lah. Sini mazid lah. Mazid. Cuma saya nak explain maksud jaroda je. Jaroda. Okey. Wa yaqduna al-laila biqurbihi, dan dia yaqdun ni sama macam tadi. Menghabiskan masa. Qada ni macam qada hutang, qada solat kan, melakukan. Yaqduna al-laila, dan yaqdun, siapa fa'il ni? Yaqdun, waw nun, hum. Ini hurras tadilah, para penjaga pengawal istana tu. Dia menghabiskan al-laila, masa, biqurbihi, berhampiran dengan nya ni siapa? Joha. Yuraqibunahu, muraqabah, memerhatikan. Yuraqibunahu, raqaba yuraqibu muraqabatan. Yuraqibunahu, mereka memerhatikan Joha, hatta la yush'ila naran, supaya hatta la yush'ila, dia tidak yush'ila, menyalakan naran, menyalakan api, tudfi'uhu, untuk memanaskan. Okey, jadi maknanya dia bawa naik ke atas bukit ni, buka baju, dan dia perhatikan daripada jauh lah, daripada di situlah. Dia hatta boleh dia sebenarnya diikut kesesuaian lah dia dalam terjemahan ni. Dia kadang ada perkataan-perkataan yang bahasa kita guna lain, tapi terjemahan dia orang Arab dia guna hatta dia kalau boleh kalau guna kai tak boleh Ustaz? Kai boleh juga. Boleh juga. Kan macam minggu lepas, kelas lepas kan saya sebut kan, dalam hafujar ni kadang ada hafujar yang makna dia, sebab tu hafujar ni dia dipanggil huruf yang dia tidak ada makna dengan sendiri. Satu perkataan tu dia susah terjemah. Di dalam konteks ayat baru kita boleh terjemahkan. Tapi makna umum tu adalah kan, macam ala makna benda yang ada kat atas, fi yang ada dalam. Tu secara umumnya boleh. Tapi nak terjemahan yang tepat dia kena tengok dalam konteks ayat juga. Okey. Okey, terus. Di Sabri. Ada di Sabri. Okey, sila. Di Sabri. Tak dengar, dia tak dengar ke? Tak dengar. Suara dia tak ada. Mute. Handphone dia problem tu.
Kena baca sambung. No. Ya. Suara Haji Sabri tak ada. Tadassarul Furas bisiyabin saqilatin mudfi'atin wa sa'adu bijuha ila a'lal jabal wa jarraduhu min siyabih wa jalasu ba'idan anhu kama amara al-malik. Okey, tadassara. Mana tadassara? Dalam Quran ada surah Muddathir. Selimut. Selimut. Tadassara al-hurrasu. Maknanya para penjaga ni berselimutlah bisiyabin saqilatin mudfi'ah, dengan pakaian yang saqilah. Saqilah apa dia? Berat, tebal lah. Mudfi'ah yang memanaskan. Maknanya siapa yang pakai pakaian tebal ni? Hurras. Ini hurras dan dafa'a. Sama macam ni lah. Dafa'a tudfi'uhu kan. Panas. Wa su'adu bijuha ila a'lal jabal. Mereka su'adu naik mendaki gunung, ke atas gunung bersama dengan Juha. Wajarraduhu min siyabih, dia buka bajunya. Wajalasu ba'idan anhu, dan mereka pun duduk jauh daripadanya. Kama amaral malik, seperti yang disuruh oleh raja. Okey, nampak dia penjaga dia pakai tebal. Juha dia tak pakai baju lah. Okey. Sian Juha. Ya. An yajmuda. Okey. Okey, qada Juha sahiran. Ma'na sahiran. Sahiran malam hingga pagi. Okey, qada berlalu ataupun menghabiskan Juha menghabiskan lailatahu. Qada Juha lailatahu, Juha menghabiskan malamnya sahiran. Sahiran ni maksudnya bukan sahara ni maksudnya tidak tidur malam. Okey, sahara ni maknanya orang yang berjaga malam lah. Itu dia panggil sahara. Sahiran dalam keadaan berjaga malam. Lam yaghmud lahu jafnun, yang tidak boleh, yaghmud ni apa? Pejam lah. Tak boleh pejam. Tak boleh pejam. Matanya, kelopak matanya tidak boleh memejam, tak boleh tutup. Li syiddatil bardi, sebab apa? Sejuk kuat. Sebab sejuk sangat. Hatta sehinggalah kada. Apa maksud kada? Hampir-hampir kada damu, hampir-hampir adam darah dia yajmud, jadi beku fi uruqihi, dalam urat dia. Kata sejuk ni sampai darah nak beku lah. Juha tak boleh tidur, dia tahan darah jemut. Okey. Okey, jadi akhirnya dia pun berjaya lah. Okey, fi sabahil yaum, fadal. Fi sabahil yaumis tsani udkhila puja alal maliki saliman lam yamsashu su wa ta'ajjabal malik akhazal maliku yas'alu amma qasa. Okey, wa fi sabahi al-yawm ats-tsani, maknanya pada hari kedua. Okey, pada hari keesokannya lah, hari kedua, pada keesokannya
Udkhila. Mana udkhila? Dimasuk. Juha dimasuk. Okey, Juha dibawa menghadap lah. Dibawa. Dibawa menghadap, dimasukkan alal malik. Dibawa menghadap jumpa dengan raja. Okey. Saliman, mana saliman? Dalam keadaan selamat. Hal dalam keadaan selamat. Lam yamsashu su'un. Maknanya tak sakit lah. Kalau kita cuma literally tidak disentuh lah. Maknanya kalau nak terjemah yang lebih mudah faham, maknanya sihat tanpa ada sebarang sakit lah. Tak ada sakit apa pun. Fata'ajjabal malik. Maka suka lah Malik. Takjub lah. Dia tak sesuai lah suka, Ustaz. Dia kagum. Okey, fata'ajjabal malik. Malik pun dia kagum, rasa kagum. Akhadhal maliku yas'aluhu. Okey, apa maksud akhadha di sini? Sebelum ni saya pernah sebut akhadha ni. Dia punya fi'il syuru'. Dia bukan macam mengambil. Akhadha bukan mengambil di sini. Macam Ustaz dia terang, kita tak ingat lah. Akhadha dipanggil af'alus syuru'. Maknanya fa'il yang bermaksud mula. Amin. Okey, maksudnya mula. Akhadhal malik maksudnya raja pun mula bertanya. Yas'aluhu amma. Okey. Amma mana amma? Okey, amma ni dia dua kataan an dengan ma. Berkenaan apa? Okey. Qasa ni apa yang dia lalui. Qasa ni maksudnya contohnya kalau orang yang sakit ke, kita qasa ni maknanya dia melalui bagaimana dia melalui sakit dia, bagaimana dia melalui sesuatu kepayahan lah. Qasa ni maksudnya melalui sesuatu kepayahan. Maksudnya raja tanyalah macam mana dia boleh mengharungi malam yang sejuk tu. Okey. Faqassa Juha ma marra bihi min ahwalin. Qassa, mana qassa? Menceritakan. Juha pun menceritakan ma marra bihi. Marra, apa yang lalu, apa yang berlaku lah. Apa yang berlaku padanya min ahwalin. Ahwal ni sesuatu itu tu ahwal. Kalau ahwal ni benda-benda yang menyusahkan lah, benda menyukarkan. Perkara apa kesukaran-kesukaran yang dia hadapi lah ketika maknanya mungkin dia cerita sejuk, tak boleh tidur apa semua kan. Lepas tu wasa'alahul malik, raja pun bertanya, alam tara fi hadhihi al-lailati naran min ba'idin aw qarib. Alam, mana alam? Adakah? Okey, adakah lam tidak tara? Lihat. Adakah kamu tidak melihat? Adakah kamu tidak melihat? Tara ni patutnya ada ya tapi kenapa dibuang ya tu di ujung? Sebab lam tu. Sebab lam adakah kamu tidak melihat pada malam tersebut naron? Tidak melihat apa dia? Api. Kamu tak nampak api, tak nampak cahaya ke? Min ba'idin aw qarib, daripada jauh ataupun dekat. Tak nampak apa-apa ke? Okey. Juha pun kata, bala ra'aitu daw'a misbahin da'if. Qala Juha berkata bala. Mana bala? Okey, bala ni kita jawab pada soalan dia guna hamzah. Kalau soalan guna hamzah, dia tak boleh jawab na'am. Dia kena bala. Okey, saya tunjuk contoh. Alam tara.
soalan dia alam tara. Okey, jawapan dia bala. Dia ada dua, sama ada na'am ataupun bala. Berbeza dia. Okey, kalau kita jawab na'am, maksud dia kalau kita masuk alam tara, maksudnya adakah kamu tidak nampak? Kalau jawab na'am, ya, tidak nampak. Okey, kalau bala, jawapan dia bahkan kita nampak. Faham? Okey, contohnya boleh beza tak penggunaan na'am ataupun bala dalam soalan guna alam ni? Kalau ditanya alam tara, sebab soalan alam tara ni dia ada dia punya kata nafi di sini, lam ni. Bila kita jawab na'am, maknanya kita mengiyakan nafi di sini. Okey, contohlah kita buat kataan lain alam. Okey, alam tusalli az-zuhra. Apa maksud dia soalan ni? Alam tusalli zuhra. Adakah awak belum solat zuhur kan? Adakah kamu tidak solat zuhur? Okey, jawapan ni sama ada na'am ataupun bala. Okey, kalau kita jawab na'am, maksud dia ya, saya tak solat zuhur lagi. Okey, ya, maknanya kita mengakui nafi di sini. Ya, saya tidak solat zuhur. Itu kalau na'am. Tapi kalau jawab bala, maksudnya bahkan kita jawab tu kita menafikan. Maknanya bahkan saya solat lah tadi, macam tu. Bala usolli. Kalau na'am, maksud dia kita mengiyakan nafi di sini. Itu beza dia. Contohnya kita kata, contoh orang tanya kita, alam ta'ti ilal amal, adakah kamu tidak datang ke kerja? Kalau kita nak kata saya datang, jangan cakap na'am. Kalau na'am tu maksud dia, ya, saya tak datang. Kena jawab bala. Bala. Okey, contohnya soalan mungkin saya tanya, alam tafhamu, adakah kamu tidak faham? Faham. Kalau kata na'am, maksudnya ya, kami tidak faham. Jadi kalau bala, bahkan kami faham. Okey, jadi kalau soalan yang menggunakan nafi macam ni, dia kena guna jawapan bala untuk lawan, untuk menafikan balik kenyataan soalan tu. Okey, jadi macam tadilah ditanya alam tara, adakah kamu tak nampak apa-apa api? Qala bala, Juha kata ya, bahkan aku nampak. Ra'aitu daw'a misbahin dha'if, aku nampak apa dia? Cahaya lampu yang lemah. Yang kecil lah. Yalma'u, yang bercahaya, min nafidhati, daripada tingkap ahadi buyutil qaryah, satu tingkap salah satu rumah di rumah kampung lah. Allati fi safhil jabal, yang terletak di bawah bukit. Kan dia kan duduk kat atas tadi, dekat qimmah, dekat puncak. Jadi nampak kat bawah tu ada cahaya lah daripada dalam rumah kan. Okay. Qala al-maliku dahikan, ketawa. Malik berkata dalam keadaan dia ketawa. Kenapa dia ketawa ni? Dia kata, laqad istadfa'ta bihadha ad-daw'i ya Juha wa khasirta min hati. Dia kata apa? Laqad, sesungguhnya istadfa'ta. Tadi jumpa dah perkataan ni, kata dasar ni, dafa'a. Okey, apa nak terjemah sesuai? Memohon panas. Kamu telah mengambil kepanasan lah, macam tu kan. Bihadha dha'i, dengan cahaya yang kamu nampak tu. Kan kamu kata kamu nampak cahaya kecil daripada rumah tu. Sebenarnya kamu dah guna cahaya tu untuk panaskan badan kamu. Wa khasirta min hati, maka kamu tak dapatlah aku punya anugerah yang nak bagi 1000 dinar tadi.
Imtala'a qalbu Juha bil ghaidh. Juha memenuhi hati Juha ni dengan ghaidh. Ghaidh ni apa? Kemarahan. Walakinnahu lam yatakallam, tapi Juha tidak bercakap. Tak bercakap. Wa innama, tapi sungguhnya dia, apa yang dia buat adalah fakkara, dia berfikir, Helah. hilatin, nampak hilah, ya'khudhu biha min hatahu, supaya dia dapat balik dia punya duit dia tu, anugerah dia tu, min hadzal malik al-mukhadi', daripada raja ini yang menipu. Jadi Juha dia tak puas hati lah, tapi dia tak marah, tapi dia buat, dia fikir trik. Okey, wa ba'da asabi' zahaba Juha ila al-malik. Selepas asabi', mana asabi'? Jamak kepada usbu'. Selepas beberapa minggu, zahaba Juha ila al-maliki. Juha pun pergi jumpa dengan raja. Wa da'ahu wa hashiyatahu ila al-ghada'i 'indahu. Dan dia menjemput Malik. Wa hashiyatahu, hashiyah ni maksudnya orang kanan. Okay, hashiyah ni orang kanan ni, orang rapat lah, orang-orang atasan istana. Ilal ghada'i, mana ghada'? Ghada' makan tengah hari. Makan tengah hari. Ya, kalau dinner asyak. Asyak makan malam. Ghada' indahu, untuk makan tengah hari. Wa akhbarahu bi annahu sayu'iddu lahum ma'idatan syahiyatan fil muruji bainal azhari war rayahin. Dia kata apa? Akhbarahu. Mana akhbarahu? Tempat memberitahunya. Dia memberitahu raja lah. Okey, apa yang dia beritahu? Annahu, bahawa dia Juha sayu'iddu. Akan apa? Yu'iddu. Mana yu'iddu? Ada yu'iddu. Menyediakan. Isti'dad. Persediaan kan. Ada yu'iddu, menyediakan bagi mereka hidangan. Hidangan. Okey, makanan yang menyelerakan lah. Yang sedap-sedap. Okey. Fi al-muruj. Al-muruj. Okey, di al-muruj. Al-muruj ni laluan, laluan di antara apa? Di antara, maknanya ada laluan lah dekat muruj, laluan bainal azhar, di antara azhar, bunga-bunga. Okey, war rayahin. Okey, war rayahin ni apa? Bauan wangi lah. Kawasan bauan wangi dan seumpamanya. Maknanya tempat yang cantik lah. Maknanya ada bunga, ada pokok-pokok dan seumpamanya, ada angin. Okay, maknanya dia ajak raja ni, jom datang makan tengah hari. Start, boleh share balik. Oh, dia tutup. Okey, nampak okey. Ikhtara Juha mawdi'an tayyiban lil maliki wa hashiyatihi. Juha pun memilih satu tempat. Mawdi' ni tempat, mawdi'an tayyiban, tempat yang baik, lil maliki wa hashiyatihi, untuk raja dan juga orang kanannya, pegawainya. Wa ajlasahum. Mana ajlasahum? Dan mendudukkan mereka. Mendudukkan maksudnya mempersilakan mereka duduk lah. Ataupun menyediakan tempat duduk bagi mereka. Tahtal ashjaril yani'ah, di bawah pokok-pokok yang yang redup lah, dia punya daun ni kan. Wa jalasa yudhikuhum, dan
Duha pun duduk. Yudhikuhum. Mana yudhikuhum? Dia ketawa. Ini bukan majhul Ini wazan nombor 2. Tambah hamzah depan. Adhaka. Kalau dhahika, Adhaka yudhiku. Dhahika dia gelak. Kalau yudhiku dia menjadikan orang lain gelak lah. Bukan menggelakkan, maksudnya dia menjadikan orang lain gelak. Menghiburkan orang lain lah. Kalau dhahika huwa yadhak, dia gelak. Kalau huwa yudhiku, dia kalau mentertawakan orang tu maksud dia macam dia ejek kan. Tapi ni bukannya dia ejek, maksudnya dia buat orang ketawa lah. Bidu'abatihi, du'abah tadi dia da'abah ni dengan gurauannya al-latifah yang apa? Latif, maknanya gurauan dia lah. Wa nikatihi asy-sya'i'ah, dan juga lawak-lawak lah gitu. Hatta fata maw'idul ghada, sehingga dah habis waktu makan tengah hari lah, maksudnya dah sampai ke petang. Fata ni maknanya berlalu. Fata ni berlalu. Berlalu waktu untuk makan. Dia menyembang dia gelak. Ahassal maliku wa hasyiyatuhu bil ju'. Ahassa, mana ahassa? Rasa. Ahassal malik, raja dan juga pegawai dia rasa lapar. Wa kana juha bainal hin wal hin yatruku majlisal malik wa yaghibu burhatan thumma ya'ud. Juha ni daripada bainal hin wal hin. Ni antara satu masa ke satu masa lah. Antara satu ketika dengan satu ketika. Yatruku majlisal malik, dia meninggalkan majlis tersebut, majlis dengan raja tu. Wa yaghib, mana yaghib? Yaghib. Ghaib. Hilang. Hilang. Mana kejap dia hilang. Wa yaghibu burhatan. Dia hilang sekejap. Burhatan satu ketika. Thumma ya'ud, kemudian dia kembali semula. Maknanya Juha ni datang kejap keluar kan. Wa ishtadal ju'u bil malik. Ishtadda, makin kuat. Lapar tu makin kuat. Faqala, raja pun kata, aina ta'am, mana makanan? Laqad ju'na ya Juha. Ju'na, mana ju'na? Kami lapar. Ini fa'il madhi dia. Ja'a huwa. Huwa ja'a, dia ja'a. Kalau kami ju'na. Okay. Ju'na ya Juha, kami dah lapar wahai Juha. Dia marahlah tanya. Qala Juha lam yanduj ya ba'du ya maulaya. Okey, tengok penggunaan ayat ni. Yanduj ni maksud dia masak. Okey. Yanduj nadaja, masak. Okey, lam masak. Yanduj ba'du. Okey. Penggunaan ayat macam ni maksud dia belum lagi. Contohnya belum masak lagi lah. Okay. Contohnya nak kata belum solat lagi. Dia belum solat lagi. Lam yusalli ba'du. Dia belum solat lagi. Lam aqra ba'du. Saya belum baca lagi. Ini maknanya kalau ni Ustaz, ana lam akal ba' makan. Lam akul. Ana lam akul ba'd. Maknanya saya belum makan lagi. Okay. Jadi ingat penggunaan uslub ni, gaya ni, gunakan lam, fa'il mudhari', kemudian tambah ba'du di hujung. Okay. Lam yanduj ba'du ya maulaya. Belum masak lagi. Walaysa dhanbu dhanbi wa innama dhanb huwa dhanbun nar. Dhanbu dosa. Tapi di sini mungkin terjemahan lebih tepat salah lah. Maknanya walaysa dhanbu dhanbi, bukan salah aku. Wa innama huwa dhanbun nar. Salah api lah, lambat sangat. Dia panas. Okey. Lepas tu qala al-maliku li hashiyatihi. Malik pun, raja tu pun berkata kepada pegawai dia, hayya bina nara ma yasna'u lana Juha. Jadi dia pun kata hayya bina, jom kita nara, kita melihat
ma yasna'u lana Juha, apa yang Buat. Juha buat untuk kita ni, lama sangat ni. Fa idza bihim ni maksudnya mereka apa, menyaksikan yarawnahu, mereka menyaksikan Juha ni qad allaqa qudurat ta'am. Allaqa maknanya menggantungkan qudurat ta'am, bekas makanan, periuk, fi a'la syajarah, pada a'la, Atas. bahagian atas Tinggian. pokok, bahagian paling tinggi pokok. Wa ash'alan nar, dan dia menyalakan api, alal ardi, pada tanah, bijiwaril jiz'i, berhampiran dengan akar pokok, bihaitsu la yas'udu ila al-quduri illa ad-dukhan. Bila buat macam tu dalam keadaan apa? La yas'ad, tidak naik apa-apa kepada periuk ni, illa ad-dukhan, melainkan asap saja yang datang. Asap. Okey, tengok ni dia masak ni. Dia masak, dia buat jauh ni. Api dia masak, dia nyala kat bawah. Periuk ni letak kat atas. Jadi asap dia naik ni, api tak kena pun. Memang takkan masak lah masakan dia ni. Ghadibal malik, raja pun murka, marah. Wa qala ma hadha ya Juha ataskharu bina, apakah ini wahai Juha? Ataskhar, adakah kamu memperlekeh, memperli, ataskharu bina, kamu buat main-main dengan kami ke? Qala Juha pun berkata, ya maulaya, tilkal laylatil laylai ra'aitu daw'a misbahin fi safhil jabali wa ana 'alal qimmah. Juha pun kata, wahai tuanku, fi tilkal laylatil layla, pada malam tersebut, malam yang itulah, malam yang sejuk itu, ra'aitu daw'a misbah, aku nampak cahaya lampu kecil, fi safhil jabal, di bawah bukit, wa ana 'alal qimmah, dan aku berada di puncak, di atas puncak. Ini cerita itu. Fahakamta ya maulaya bi annani istadfa'tu bihi. Fahakamta, mana fahakamta? Fahakamta. Kamu memutuskan. Kamu kata, kamu memutuskan, ya wahai tuanku, bi annani istadfa'tu bihi, bahawa aku memanaskan badan dengannya. Kan waktu mula tu dia minta, dia kata tak dapat dia punya anugerah dia sebab Juha dia panaskan badan dengan lampu kecil tu kan. Fa kaifa la yantaju ta'am, dan bagaimana makanan ni tidak masak. Walaysa bainahu wa bainan nari ghairu amtar, dan sedangkan di antara makanan periuk tu dan juga api itu ghairu amtar, hanya ada amtar. Mana amtar? Dia jamak mitrun, jamak meter, hanyalah beberapa meter sahaja. Tu ghairu amtar ni maknanya beberapa meter sangatlah kan antaranya. Dhahikal malik li zakai Juha, raja pun ketawa lah dengan kecerdikan Juha. Wa zala ghadabuhu, dan hilanglah kemarahannya. Wa amara bimanhihi alfa dinarin dhahaba, dan dia pun menyuruh untuk memberikan kepada Juha 1000 dinar. Habis. Pandailah Juha. Dia dia ada sesuatu ayat dia tu, dia guna, dia tak adalah klasik sangat, dia mungkin jarang kita jumpa lah. Bahasa susah kan?
Saya rasa boleh faham ke? Dia sebenarnya dia di dalam ayat ni dia macam banyak ayat dia cerita. Dia tak banyak ayat macam komunikasi sangat. Kalau komunikasi ni dia direct hantar ayat kan. Tapi yang ni dia macam banyak dia cerita. Tapi kadang dia memang tujuan dia buat dia pelbagaikan ayat ni supaya pelbagai gaya bahasa lah kita boleh guna kan. Tajuk dia pun lil atfal ni, nawadiru juha lil atfal. Lil atfal. Sesuai lah untuk kita darjah 3. Tapi ni kanak-kanak Arab sesuai lah untuk darjah 3 ni. Tahun depan lah. Tahun 3. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Syukran Ustaz. Boleh. Buka apa? Macam mana? Jemaah. Okey, ni. Dia sebenarnya ayat tu kataan wattaba'um bi ihsan ila yaumiddin tu dia sebenarnya diambil daripada ayat Quran. Ayat maksud selawat tu dia maknanya kita selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarga Nabi, sahabat dan juga semua yang mengikut Nabi, mengikut ajaran lah. Okay, jadi yang dalam dia sebenarnya diambil daripada petikan ayat Quran. Dalam surah Taubah ni. Okay. Ni wasabiqun al-awwalun, ayat yang ke-100 ni. Nampak lagi skrin kan? Nampak kan? Nampak. Perenggan yang baris yang kedua ni kan. Allazina taba'uhum bi ihsanin. Kita ambil daripada yang inilah. Dia punya wording tu dia ambil daripada sini. Maksudnya dia bukanlah kita doakan kebaikan. Maksudnya mereka ni dia orang yang maksudnya mereka ni mengikut Nabi ni, maknanya mengikut dan bersungguh-sungguh lah, dengan penuh bersungguh, ikut dengan betul-betul, bukannya kita mendoakan kebaikan. Maknanya kita sifatkan mereka ni sebagai orang yang mengikut Nabi dengan bersungguh-sungguh. Dia panggil muta'alliq. Muta'alliq dia kepada ittaba'u ni, ikut dalam keadaan bersungguh. Jadi dia bukannya kita doakan kebaikan hasan, bukan. Maknanya kita doakan kepada orang yang mengikut dengan bersungguh ni. Selawat tadilah, selawat tadi kita okey. Jadi ihsan ni masdar. Ahsana yuhsinu ihsanan. Untuk wazan kedua tu, ahsana yuhsinu ihsanan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kenapa dia ambil kataan ihsan tu, dia ambil daripada ayat Quran ni lah. Wording tu wording daripada ayat Quran ni. Dan doa tu selawat tadi. Ini selawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para semua yang mengikut
dengan bersungguh. Macam tu. Okay. Alright. Okay. Alright, okay. Okay, kalau tak ada naktafi bihadzal qadr. InsyaAllah naltaqi fil usbu' al-qadim. InsyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Al-asr sifir. Okay, naltaqi insyaAllah fil usbu' al-qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran, jazakallah.